Sejak kebelakangan ni kita boleh tengok ramai sangat orang berbondong-bondong pergi kedai emas. Dia orang beli emas, dia orang simpan emas. Sebab apa? Sebab harga emas sekarang ni tengah jatuh. Tapi tahukah kita, dalam kegairahan kita beli emas, kita melabur dalam emas, kita tahu tak? Emas ni sebenarnya banyak risiko yang perlu kita ambil tahu sebelum kita beli emas. Okey. So, dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan anda 5 perkara yang akan menyebabkan anda rugi kalau anda beli emas kalau anda tak tahu 5 perkara ni. So, kalau nak tahu, jom kita tengok. Assalamualaikum kepada kawan-kawan dekat luar sana. Selamat datang ke channel saya. Anda bersama saya Afiq Ipin. Dalam channel ni saya banyak menjawab serta mengupas isu-isu berkaitan dengan kewangan. Jadi kalau anda seorang yang suka untuk belajar dan juga mengetahui tips berkaitan pengurusan kewangan, so bolehlah anda consider untuk subscribe. Okey. So jom kita tengok perkara yang pertama. Emas tidak boleh dijadikan sebagai dana kecemasan. Sebab ramai sangat orang yang saya jumpa, dia kata, oh kalau beli emas tak apa, tak akan rugi. Nanti kalau kita terdesak duit, boleh kita pergi pajak gadai ataupun boleh kita pergi jual balik emas kita. So kita kena tahu, pertama sekali adalah harga emas dia tak tetap. Okay? Harga emas dia selalu naik dan turun. So persoalannya dekat sini adalah, kita tahu ke bila kita terdesak? Macam mana kalau waktu kita terdesak tu, harga emas tengah jatuh? Contohlah masa sekarang ni. Okay, sekarang ni harga emas tengah jatuh. Katakanlah tahun lepas kita beli emas 100 gram, 200 gram, 300 gram. Tiba-tiba sekarang ni dengan ekonomi tak menentu, dengan keadaan COVID-19, ramai orang kena buang kerja, ramai orang hilang punca pendapatan. Tiba-tiba masa ni diorang nak jual emas. So apa perasaan orang yang menjadikan emas sebagai dana kecemasan diorang pada masa ni? Diorang nak jual emas, harga tengah murah. So kalau jual, rugi. Tapi kalau tak jual, terpaksa jual. So nampak tak, kita akan rugi dekat situ kalau kita buat emas ni sebagai dana kecemasan. So hati-hati dekat situ. Dan juga kita kena ingat, okey, emas ni sifat pelaburan dia adalah dalam jangka masa panjang, bukan dalam jangka masa pendek. So kita tahu ke kita terdesak tu dalam masa 10 tahun lagi ke, ataupun tiba-tiba tahun depan kita kena buang kerja? Kita tak tahu. So, untuk menjadikan emas ini sebagai backup dana kecemasan adalah salah satu cara yang kurang praktikal. So, kita kena ingat dekat situ. Jadi, kita kena pastikan sebelum kita mula melabur dalam emas ni, kita sudah ada backup dekat tempat lain. Yang tempat yang kita boleh cairkan bila-bila masa tanpa kita hilang value dia. Perkara yang kedua yang kita perlu ambil tahu adalah emas mempunyai susut nilai. Okey, kalau emas 999, susut nilainya boleh mencapai sehingga 10%. Manakala emas 9160, susut nilainya boleh mencecah sehingga 28% dan ada kalanya boleh mencapai sehingga 30%. So susut nilai itu sangat tinggi. Okey. Apa beza emas 999 dengan emas 916? Okey. Emas 916 ni biasanya orang buat barang kemas. Biasanya emas 916 ni dia sudah dicampur dengan elemen lain untuk menjadikan barang perhiasan tu. Okey, manakala emas 999 ni adalah emas tulen, ataupun kita boleh tengok dia dalam bentuk bar ataupun dalam bentuk jongkong tu. So itu adalah emas 999. So kalau kita beli emas perhiasan, iaitu macam contoh rantai ke, gelang ke, dengan harapan untuk kita simpan dan jual balik, so benda itu adalah sangat-sangat merugikan. Sebab apa? Sebab emas perhiasan susut nilai ni sangat tinggi. Sebab dalam emas perhiasan tu terdapat banyak sangat kos upah. Jadi bila kita nak jual balik emas kita, kedai tu dia bukan ambil harga semasa. Dia adakan kira harga semasa emas tu dan tolak susut nilai tu, tolak kos upah emas tu. So kalau kita nak jual rantai, nilai yang kita boleh jual tu adalah lagi rendah berbanding kita nak jual gold bar. So itu benda yang kita kena ambil tahu. Perkara yang ketiga yang kita kena ambil tahu bila kita nak menyimpan emas adalah kita kena ambil tahu juga risiko kedai emas yang kita beli tu akan bankrupt. Ada orang tanya saya,
Kenapa kita nak kisah kedai emas yang kita nak beli tu lingkup ke, jadi apa ke? Sebab emas tu kita dah dapat. So, emas tu ada kat kita. So, kita boleh jual dekat mana-mana tempat lain. Betul. Kita boleh jual dekat mana-mana tempat sahaja emas ni. Tapi, kita kena ingat yang kalau kita jual emas yang kita beli daripada kedai A dan kita jual kepada kedai B, harga susut nilai tu lagi tinggi berbanding daripada kita jual dekat tempat yang kita beli. So, amat penting untuk kita selidik sedikit sebanyak berkenaan dengan tempat kita nak beli emas tu. So, kita kena tengok track record dia. Berapa lama dah kedai tu dibuka, berapa lama dah kedai tu bertapak dekat Malaysia ni dan berapa banyak cawangan yang dia ada. So, semakin kukuh syarikat ataupun kedai emas tu, jadi kita punya risiko untuk jual balik emas tu semakin rendah lah. Macam tu. Dan juga kita kena ambil kira kemampuan kedai emas tu nak beli balik emas kita. Sebab ada kes di mana kedai emas tu tak mampu untuk beli balik emas yang kita beli daripada dia. So, kita terpaksa jual dekat kedai lain. Jadi, bila kita jual dekat kedai lain, dia punya susut nilai tu lagi tinggi berbanding kalau kita jual dekat kedai yang kita beli. So, siasat sikit kedai yang kita nak beli tu. Okey? Perkara yang keempat pula adalah risiko kecurian. Jadi, bila kita melabur dalam emas ni, kita kena perolehi emas secara fizikal. Sebab itu adalah antara cara yang paling selamat. Okey? Kita sebenarnya bukan tak digalakkan, tapi kalau bolehlah elakkan daripada masuk skim-skim ataupun melabur dalam platform-platform emas ni yang orang kata apa, yang tak ada pengiktirafan. Sebab kita takut benda tu scam. Sebab sekarang banyak sangat scam-scam emas ni yang mana kita melabur dalam platform yang akhirnya platform tu hilang macam tu, so duit kita pun hilang macam tu. So, seelok-eloknya kalau kita ingin melabur ataupun kita ingin menyimpan emas ni, kalau boleh kita dapatkan emas yang fizikal. So, bila kita dapatkan emas secara fizikal, kita terdedah kepada risiko kecurian. Contohlah, bila kita simpan sebulan, bulan ni kita beli 10 gram, bulan depan kita beli 10 gram, bulan seterusnya kita beli 10 gram. So, benda ni kita nak simpan dekat mana? Kalau kita simpan dekat rumah, ianya ada risiko kecurian. Tapi, kalau kita tak nak ada risiko kecurian, kita boleh sama ada kita ambil insurans ataupun kita pergi simpan dekat safe deposit box. Yang mana benda ni memerlukan kos tambahan. So, bila memerlukan kos tambahan, ianya dah orang kata apa, mengurangkan kita punya kadar pulangan terhadap pelaburan emas kita tu. So, benda ni kita kena ambil tahu bila kita nak melabur dalam emas. Perkara yang kelima yang kita kena tahu bila kita nak beli emas ni adalah emas 1 gram harganya lebih mahal berbanding emas 100 gram. Sebab apa? Sebab emas 1 gram ni dia memerlukan kos upah yang lagi tinggi berbanding emas yang berat dia 100 gram. Jadi kalau kita nak menyimpan emas ataupun kita nak melabur dalam emas ni, sangat-sangat tidak digalakkan untuk kita beli 1 gram ataupun 2 gram, 3 gram macam tu. Sebabnya macam saya kata tadi, susut nilai ataupun spread untuk emas yang 1 gram ni dia lagi tinggi berbanding emas yang 100 gram. So, kalau kita tak mampu untuk beli emas sekurang-kurangnya 1 dinar, jadi lebih eloklah duit tu kita simpan dulu. Kita simpan dekat bank ke, kita simpan dekat ASB ke. Sebab itulah penting untuk kita ada sekurang-kurangnya 6 bulan simpanan kecemasan sebelum kita melabur di dalam emas. Kalau simpanan kita belum mencukupi 6 bulan, nasihat saya, janganlah kita melabur dalam emas. Kalau setakat kita nak beli bagi hadiah dekat isteri, itu tak apa. Tapi kalau kita melabur dalam emas, dia bukan rugi, tapi dia adalah satu cara pelaburan yang tidak yang kurang betul lah. Sepatutnya kita kena ada aset dekat tempat lain dulu, barulah kita boleh ambil pelaburan emas ni. Sebab kita kena ingat, pelaburan emas adalah pelaburan dalam jangka masa panjang, bukan jangka masa pendek. Okey, itu adalah 5 perkara yang anda kena tahu berkaitan dengan pelaburan dalam emas ini. Okey, jadi kalau anda ada benda lain yang mungkin nak tambah ataupun risiko lain yang mungkin saya tak sebut dalam video ni, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah supaya kita sama-sama belajar. Okey, so kalau anda mendapat value daripada video ni, silalah tekan butang like sikit. Saya amat-amat menghargai kalau anda boleh tekan butang like dekat situ. So, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.